Baik, kita ambil satu lagi, muslimat dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Kita duk sebut sama macam sahabat. Sahabat bertanya, lisan yang jujur kami faham ya Rasulullah. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makhmum? Maksud Ustazah sebut tadi, kita dah apa benda hati yang makhmum? Sahabat pun tanya pada Rasulullah, muslimat. Baginda bersabda, orang yang memiliki hati yang bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Itu maksud hati yang mahmum. Poin nombor 1, hidup muslimat jangan ada hasad dengki. Bila hidup ada hasad dengki, muslimat dirahmati Allah, kamu tidak akan dapat membuka pintu syurga Allah. Kat mana dapat? Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabat, kejap lagi ni ada orang masuk, lelaki tu dijamin syurga. Kita kalau dengar macam tu agaknya macam mana? Hai Ustazah Muzayyanah, hari tu dengar Rasulullah sebut kamu ni dijamin syurga. Agak-agak Ustazah Muzayyanah buat apa hari ni, muslimat? Dia solat dah agaknya. Dia buat baik dah kan? Ustazah kenapa tak pergi sembahyang, tak pergi ceramah dah? Buat apa Nabi kata aku ni nama dalam syurga dah? Kita tak pergi dah buat kebaikan. Sahabat Nabi lagi disebut oleh Rasulullah dia akan masuk dalam syurga, muslimat, lagi gigih. Bilal bin Rabah, kenapa dia disebut namanya dalam syurga? Masya Allah, hanya kerana istiqamah. Lepas saja berwuduk, buat solat sunat 2 rakaat. Wuduk, solat sunat 2 rakaat. Suara dia tak sedap mana pun bila mengumandangkan azan. Tapi muslimat sebab istiqamah, keikhlasan dia. Betul lah ramai orang datang bertemu Ustazah. Ustazah, nak hijrah ni bukannya susah sangat. Daripada dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Memang cabaran ada. Tapi kita nak, kita buat je lah. Nak hijrah tak susah sangat. Yang susah apa, muslimat? Nak istiqamah. Betul tak, muslimat? Nak istiqamah cukup payah. Sebab tu istiqamah ni tak mungkin kita mampu seorang-seorang. Kena berjamaah, muslimat. Kenapa kita duduk dalam WhatsApp group tu dan kita bagi tolong? Kalau dalam WhatsApp group masjid ni, kita hanya share benda yang mengajak kita kepada kebaikan, iklan-iklan masjid, kuliah itu kuliah ni. Tak payahlah kita masuk video yang merepek-repek, orang tak sempat nak tengok ni. Kerana apa, muslimat? Sebab kita hanya nak mengajak. Elok kita sedang bersantai-santai terbaring, jom waktu duha dah masuk ni, jom kita solat duha. Paling kurang dalam 10 kali kita mengajak, mungkin orang terkesan dengan sekali ajakan. Subhanallah, muslimat, kita tak mungkin kuat untuk istiqamah dengan seorang-seorang. Jadi Ustazah mengajak muslimat, mari kita letakkan bersih hati kita ni daripada hasad dengki. Kita baca, muslimat dirahmati Allah, kan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak dalam Quran, jangan ada hasad, jangan ada hasad. Orang Melayu sebut hasad dengki. Tu ada orang kata orang Melayu ni lagi dahsyat daripada orang Arab. Orang Arab hasad satu kalimah, orang Melayu hasad dengki lagi. Kan dah hasad dengki lagi. Muslimat, dalam Radio Aikim, Ustazah pernah cerita 50 ciri-ciri munafik. Termasuk orang yang munafik ni ada hasad dengki dalam hati. Kita bukan nak mati di kalangan orang munafiqun, kita nak mati di kalangan orang mukminun. Munafiqun ni adalah orang yang telah pun mengaku Allah Tuhan dia, Nabi SAW Rasul dia, kan? Bukannya orang kafir. Lalu kita nak kekal mati dalam iman, sungguh-sungguh buang hasad dengki dalam hati. Kenapa ya Allah dengki sangat dengan orang tu? Tak boleh tengok orang senang, kita yang susah. Muslimat, bila ada hati tengok orang senang kita susah, tolong cepat-cepat istighfar. Nabi ajar juga, cepat-cepat doakan saudara yang kamu dengki itu dengan doa. Muslimat, kita dengar dia dapat nikmat, Nabi suruh kita tambahkan lagi doa. Ya Allah, Engkau tambahkan lagi nikmatnya, ya Allah, kan? Kita minta Allah tambahkan nikmat. Hari ni cerita baik anak dia, besok tambahkan lagi nikmatnya, tambahkan lagi nikmatnya. Kenapa kita disuruh doakan? Walaupun kita geram ni, tambahkan nikmatnya, ya Allah, geram kan? Sebab apa? Bila kita kerap, Masya Allah Tuhan, kita pun kata, sekarang ni doa dah jadi, Kak. Lama lagi kan akak nak habis belajar kat London tu, akan nak balik dah minggu depan. Alhamdulillah Ustazah, dah 4 tahun dah habis belajar. Ya Allah, Kak, seronoknya. Saya dengar cerita ni macam anak saya sendiri nak jadi doktor balik ni. Alhamdulillah, tambah seorang doktor kat taman kita ni, kan Kak. Kita kata, pasal apa aku tak jadi ketat macam dulu
Sebab kesan kita sentiasa mendoakan muslimat. Hati kita ni jangan bohong kan, sebab orang lain tak pernah nampak. Yang nampak hati kita siapa? Allah. Innallaha alimun bizatis sudur. Saya mengajak orang Penang yang datang pada hari ini muslimat, jom macam mana ustazah letak dalam hati rasa takut. Tuhan, ada ramai orang nampak kita buat kebaikan, tapi adakah di sisimu itu kekal baik? Sebab malaikat tulis, oh pagi pergi ceramah, petang buat gotong royong, oh tengah hari buat ni, semua baik. Di mahsyar nanti muslimat dirahmati Allah, na'udzubillah, kalau diheret ke neraka Allah, apa kata malaikat? Kenapa ditarik ke neraka? Aku yang tulis, aku yang jadi saksi dia buat banyak kebaikan dulu ya Allah. Kata Allah muslimat, malaikat hanya catat apa yang nampak pada zahir. Hati Allah yang melihat. Sebab itu Masya Allah hari ini jangan perasan baik dengan kita buat baik. Kita tanya hati kita, adakah di sisi Allah sudah sungguh-sungguh baik? Sebut muslimat, ni dalam surah Waqiah pun kita jumpa, innallaha alimun bizatis sudur. Dalam Al-Mulk muslimat, innallaha alimun bizatis sudur. Allah yang tahu apa yang ada dalam dada. Sebab itu kita akan bersihkan hati kita. Tuhan, zahir buat baik, tapi dalam keadaan begitu hati kita penuh kejahatan. Malaikat pun tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Takut terbatal segala amal soleh kita, na'udzubillah min zalik. Itu bersihkan hasad dengki. Dan betul tak kita bersetuju dengan hidup ini menjadi payah muslimat seandainya kita hidup ada orang yang dengki dengan kehidupan kita? Payah muslimat, kita duduklah di tembok yang tinggi mana pun, bila ada orang dengki Allah, nak naik jatuh balik, nak naik jatuh balik, susahnya. Maka minta kepada Allah, jangan aku punya hasad dengki ya Allah, dan jangan aku didatangkan dengan orang yang punya hasad dengki. Minta muslimat. Sebab apa? Kita nak buang hasad dengki jauh lebih mudah daripada kita nak padam hasad dengki yang ada pada orang lain. Justru itu muslimat dirahmati Allah, jangan ada hasad dengki. Kerana bila ada hasad dengki, Allah Subhanahu wa taala boleh padamkan segala amal soleh yang kita lakukan, nauzubillah. Okay? Orang yang hadir majlis ilmu dia dapat kekuatan. Orang kata, engkau tak tahu ke orang yang tu dapat lagi kan, anugerah tu dapat lagi rezeki ni kan? Tak apalah rezeki dia. Allah tak pernah silap memberi rezeki muslimat, tak pernah silap. Kalau hari ni dia direzekikan bab anak, insya-Allah kita akan direzekikan bab suami. Kalau hari ni dia direzekikan bab suami yang baik, mungkin kita dapat jiran-jiran yang baik. Hari ni ibu tak usah menangisi apa yang Allah beri kepada kita. Sebab muslimat, Allah itu akan beri apa yang terbaik mengikut kemampuan kita. Terima sesungguhnya hati yang baik ini berlapang dada dengan semua yang Allah telah takdirkan kepada kita. Insya-Allah kan. Ustazah nak sebut semua perkara kena datang sekali lagi, tapi insya-Allah dengan 5 perkara ini kita ulang sama-sama muslimat dirahmati Allah. Boleh tak ulang sama-sama? Nombor 1 tadi apa? Belajar Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, akhlak yang terbaik. Yang ketiga muslimat, apa dia? Tu dia. Kita ingat, sama ada kita yang memberi hutang duk geram, orang tak bayar-bayar lagi hutang kita ni, apa jaminan Allah lapang dada kita? Atau kita yang berhutang hari ni nak buat kerja lebih supaya apa? Jangan mati dengan sengaja tak nak bayar hutang. Yang keempat muslimat dirahmati Allah, yang paling baik kepada isterinya atau ahli keluarganya. Masya Allah. Jadi mana ada orang kata orang perempuan tak suka bebel, tapi bebel tu dengan ilmu yang kita dapat hari ni. Abang, bukan sebab apa, sebab kalau abang tak jenguk mak abang, tak tanya khabar mak abang, macam mana nak dapat syurga? Kita memang syok dia tak balik rumah mak dia, duk balik rumah mak kita je muslimat. Tapi jangan kata yes aku dah berjaya dah. Ini rupa-rupanya orang yang gagal menjadi pasangan hidup sampai ke syurga kepada suami dia. Okay. Kemudian yang kelima muslimat dirahmati Allah, kan, jadilah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini dalam hadis yang kita biasa jumpa, khairukum khairukum khairukum, yang terbaik di kalangan kamu, yang terbaik di kalangan kamu. Muslimat, siapa yang terbaik itu? Mudah-mudahan kita. Nampak macam berat, tapi kalau kita amal sikit demi sikit demi sikit,
Ustazah selalu malu kalau orang kata ustazah banyaknya ilmu. La muslimat, ilmu kita je yang tahu. Aku ni sebenarnya yarfa'ullah, boleh diangkat oleh Allah atau tidak darjat bila mati nanti. Sebab kata Imam Syafi'i, apa ilmu yang dapat satu amal satu. Ada orang mengaji kan main, tapi orang datang jumpa ustazah, ustazah si Fulan yang selalu cantik duduk depan ustazah tu, dialah paling kuat mengumpat orang. Muslimat, na'udzubillah min zalik. Sebab nampak banyak belajar tapi tak amal akan ilmu. Ini kita paling takut. Bayangkan diheret ke dalam neraka Allah, malaikat komplain. Aku yang tengok dulu, kan? Ustazah tutup muslimat dengan cerita balik daripada Mekah. Selasa lepas ustazah pergi satu masjid. Ada seorang makcik ni dia memang suka sangat ikut ustazah pergi kat kereta. Ustazah hari ni acik goreng cekodok lebih sikit. Ana ustazah makan dalam kereta. Hari Selasa hari tu dia bukan bagi cekodok dah, dia bagi buah jambu madu besar merah muslimat. Merah cantik. Ustazah makanlah nanti kot. Ustazah tak sempat makan. Tak sempat makan sampai Zohor pergi singgah rumah mak. Kemudian mak pun kata, cantik buah jambu ni, sebiji je kau dapat. Dah orang bagi mak, terima je lah sebiji pun. Mak tak sabar-sabar belah muslimat, tengok-tengok dalam penuh dengan ulat. Kan? Jadi kita nampak apa muslimat? Quran mengajar kita macam ni lah. Orang yang cantik dari segi amal. Ustazah dulu saya tak sembahyang, sekarang alhamdulillah. Dulu tak tutup aurat, sekarang alhamdulillah. Kawan-kawan pun kata dah, oh baguslah kau dah pakai tudung, dulu tak pakai. Tapi hati muslimat belum tentu lagi. Kan? Alhamdulillah yang baik, dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Yang dulu tak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Tapi muslimat dirahmati Allah, hati kita, mak, kita nak marah macam mana makcik tu pun tak tahu. Macam ni lah kita kan mak, kalau cantik saja kat luar, dalam penuh dengan ulat, macam mana kita nak bertemu Allah dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera. Qalbun, hati ni muslimat terbentuk dengan ilmu yang ada dalam rukun iman. Betul yakin tak apa yang berlaku pada kamu tu takdir dari Allah? Takdir Allah. Ustazah bawa seorang jemaah kena potong ibu jari kaki dekat Mekah. Ustazah saya sihat, ustazah sepanjang kat Madinah sihat, ustazah tengok sendiri. Nak pergi Mekah kaki mula membengkak muslimat, tak sedar, luka sikit, orang kencing manis, kuman dah masuk dalam. Pergi hospital, doktor kata tak boleh selamat. Mujur selesai sekali umrah dengan tolak, kan? Maka digugurkan, buang ibu jari kaki di Mekah. Dia balik dengan kaki berbalut. Balik daripada airport Jeddah nak landing ke LIA, 1 jam 20 minit sebelum, seorang pakcik Indonesia jemaah umrah meninggal dalam kapal terbang. Ustaz yang bantu ketika dia nazak muslimat kata, Allah Tuhan, 1 jam lagi nak landing. Kalaulah mati ni boleh minta cepat, baik mati semalam dekat Madinah. Kalaulah mati ni boleh minta lambat, biarlah mati jumpa anak isteri dekat rumah muslimat. Tapi Allah kata sekarang, masa itulah pula oksigen dalam kapal terbang tak berfungsi, nak menjadi penyebab ajal dia dah tiba masa tu. Maka meninggal 1 jam 20 minit sebelum landing. Kalau kita ambil semua ni sebagai pengajaran, kaitkan dengan Quran dan hadis, hati kita akan tenang. Maka buat persiapan muslimat menjadi insan yang terbaik. InsyaAllah cita-cita kita untuk mati dalam husnul khatimah juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.